إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وسائر الصحابة أجمعين وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح المصنف الإمام ابن الجوزي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung dan teruskan bacaan kitab kita daripada kitab yang berjudul Talbisu Iblis, iaitu belitan tipu daya dan juga tipu muslihat daripada iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, yang mana diringkaskan dan diambil poin-poin pentingnya daripada kitab ini oleh Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Kita berhenti pada bulan yang lalu pada muka surat 3 kalau tak silap saya, betul ya, iaitu nama iblis digunakan pakai sendiri oleh Allah. Kita masuk pada sambung pada ayat itu. Baik, kita akan cerita pada malam ini. Kalau dahulu di penghujung kuliah saya cerita secara cepat ataupun pantas tentang apa beza iblis, apa beza syaitan, apa beza Azazil. Ini kita panggil dan apa beza itu Ifrit. Jadi nama syaitan ini ataupun jin ini ada pelbagai nama. Baik, kita akan cuba bezakan dan kita akan baca dulu karangan ataupun tulisan daripada pengarang kitab ini. Lalu kita akan bandingkan dengan ulasan daripada ulama-ulama lain terhadap perbahasan tentang jin ini ataupun syaitan ini. Siapakah hakikat mereka ni, siapakah sebenarnya? Adakah iblis itu juga sebahagian daripada jin ataupun daripada malaikat? Adakah iblis itu bukan daripada kedua-duanya, bahkan dia adalah makhluk yang berbeza? Jadi itu kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Baik, kata musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi, dia kata nama iblis diguna pakai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ketika merujuk kepada makhluk jin asal yang ingkar perintahnya
sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ayat ini daripada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-20, ayat yang ke-50. Kita biasa dengar ni ayat ni. Maksudnya, dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, Allah seru ni kepada para malaikat, lalu usjudu li adama, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Sujud kat sini maksud dia apa? Sujud yang betul ke ataupun sujud ta'zim? Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, ada dua makna sujud. Pertama, sujud dengan makna ta'zim, memuliakan. Pada zaman dahulu, sujud ta'zim ni maksudnya kalau seseorang tu masuk, kita bangun, lalu kita tundukkan. Kalau hari ni kita lalu adab-adab kan, zaman-zaman dulu bila lalu depan orang, kita lintas, kita pun tunduk. Itu tanda kita menghormati. Dah lintas depan orang tu lebih tua pada kita, patutnya kita berjalan dengan penuh tawaduk. Itu kita panggil apa? Ta'zim, memuliakan. Memuliakan seseorang. Jangan duk lintas gitu je, kita talau pula punggung kita ke muka dia. Yang ni tidak ada ta'zim, yang ni tahqir, menghina seseorang. Jadi ta'zim itu bukan maksud makna sujud. Ta'zim itu maksud dia apa? Iaitu memuliakan. Sujud yang memuliakan. Apa sajalah, kita tunduk, kita tunduk kepala dan sebagainya. Kita menandakan kita memuliakan dia. Ataupun sujud itu dengan makna sujud yang hakiki. Sujud ta'zim memuliakan, sujud ta'zim dengan maksud hakiki, maksudnya sujud betul. Macam kita sujud hari ini, kita letakkan muka dan dahi kita semuanya ke lantai. Itu adalah sujud yang sebenarnya. Jadi boleh jadi dua-dua maksud. Tetapi para ulama kata sebaiknya kita meletakkan kepada maknanya yang hakiki. Itu lebih baik kalau kita pindah kepada makna yang ta'zim. Ta'zim tu kepada makna yang kiasan. Kamu sujud pada dia berarti kamu muliakan dia, bukan maksud sujud betul. Nampak tak? Jadi kalau kita orang Melayu pun ada istilah tu. Dia kata saya ni ustaz sampai melutut depan dia, padahal tak melutut pun. Ayat dia je lebih-lebih tak melutut pun. Maksudnya merayu kan? Itu maksud dia. Jadi sebagai ulama kata sujud betul. Bolehkah sujud makhluk sesama makhluk? Jawapannya boleh, sebab yang suruh ni bukan orang lain. Yang suruh ni adalah Allah. Bila Allah Ta'ala suruh sujud, wajib sujud, walaupun perkara sujud itu patutnya tak boleh. Nampak tak? Nombor satu, tuan-tuan kena faham, apa jua dalam hidup ni, kalau Allah yang suruh, walaupun hakikatnya sebelum ni ataupun pada syariat sebelum ni tak betul ataupun salah, maka bila Allah suruh jadi boleh, jadi harus, bahkan jadi wajib. Kalau tak sujud pula jadi ingkar pada perintah Allah. Tapi sujud ini sudah menjadi kebiasaan umat dulu. Nombor dua, sujud ini adalah syariat zaman dahulu. Zaman dahulu sujud ini adalah dibenarkan, diharuskan. Bukan tak boleh, boleh. Bahkan para zaman umat-umat terdahulu, mereka sujud pada raja-raja mereka. Dan dibenarkan pada syariat terdahulu, boleh sujud. Boleh nak? Contohnya kalau tuan-tuan buka dalam surah Yusuf. Tuan-tuan buka dalam surah Yusuf, apa bunyi ayat dalam surah Yusuf? Ketika mana Nabi Yaqub alaihi salam dengan adik-beradik dia, sanak saudara dia, Nabi Yaqub dengan bukan adik-beradik Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yusuf, yang buang dia dulu campak sewaktu dia kecil dulu. Bila waktu musim kemarau, makanan tak cukup, mereka datang ke istana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam dia dah siap dah standby dah dengan makanan untuk musim-musim tengkujuh ni, untuk musim-musim yang tidak cukup makanan ni. Jadi semua yang duduk di luar akan datang ke Mesir untuk minta makanan kepada Nabi Yusuf. Waktu datang itu Nabi Yaqub alaihi salam buta matanya. Dia tak boleh tengok dah, mata dia buta. Yang datang pada waktu itu anak adik-beradik pada Nabi Yusuf alaihi salam.
Apa Allah Ta'ala sebut? Fasajadu. Allah Ta'ala kata wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Kita buka dalam surah Yusuf. Bila depa sampai ke istana Nabi Yusuf, wa rafa'a abawaihi, Nabi Yusuf perasan, Nabi Yusuf tahu. Semua tu adik-beradik dia kenal belaka, yang buang dia dulu dalam telaga. Yang ni bapak dia kenal. Tapi bapak dia tak perasan dia. Sebab dah terlalu lama, berapa puluh tahun, 30 tahun. Dia ingat anak dia dah hilang dah, mati dah. Dia tak sanggup ayah sujud kat anak. Takkan nak biang ayah sujud pada anak. Lalu dia ambil ayah dia siap-siap. Dia pegang ayah dia, bawa naik di atas arash. Arash maksudnya singgah sana. Singgah sana sultan tu, tempat duduk tu. Dia letak ayah dia di atas itu, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Tapi adik-beradik dia yang lain semuanya tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Boleh faham tak? Kalau sujud itu tidak dibenarkan, sudah tentulah Nabi Yusuf takkan bagi. Pada syariat zaman dahulu memang boleh sujud manusia sesama manusia. Tetapi itu berbeza syariat, itu syariat. Bila sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Aku menegah kamu daripada sujud di antara manusia dengan manusia. Lau kuntu amuru ahadukum an yasjuda ba'duhum ala ba'din, kalaulah aku boleh benarkan kamu sujud antara satu sama lain, fa amartukum an tasjuda li zawjikum bi azwajikum. Nabi kata, maka aku akan perintahkan kamu untuk sujud pada suami kamu. Nabi kata, kalau aku boleh bagi kebenaran untuk sujud dengan manusia lain, aku suruh kamu sujud pada suami kamu sendiri. Maksudnya sujud itu, kena faham nak? Istilah sujud, kita dah bincang ayat ni, istilah sujud adalah dengan makna hakiki. Sujud betul. Tapi pada syariat kita tak boleh dah, haram. Perbuatan sujud pada sesama manusia haram, walaupun dia syekh, walaupun dia tok guru, walaupun dia ulama, tidak halal untuk kita sujud pada dia. Boleh faham tak? Kecuali hanya boleh cium saja boleh. Walaupun dalam bentuk sujud. Contoh, saya bagi misal. Nabi Muhammad SAW dia pergi ke Taif. Yang ni boleh. Kalau bentuk macam ni boleh. Tetapi kalau boleh, elakkan fitnah. Sebab peristiwa tu berlaku waktu tu je dah. Tetapi Nabi tak larang dia. Nabi pergi ke Taif. Lepas Nabi dibaling batu, berdarah dan sebagainya, Nabi duduk di lereng bukit. Kalau hari ni tuan-tuan pergi ke Taif, ada satu masjid, tuan akan lalu masjid tu, tapi tak boleh turun biasanya. Kadang-kadang boleh turun, kadang tak boleh turun. Tengoklah, kalau ada polis tak boleh turun. Mereka tak bagi turun. Masjid Qu', Masjid Siku nama dia. Kita pergi Taif, ada satu masjid, nama Masjid Siku, Masjid Qu'. Sampai kat Masjid Siku atau Qu' ni, situlah tempat yang Rasulullah duduk dalam keadaan berlumuran dengan darah. Di saat berlumuran dengan darah, seberang dia ada satu kebun. Kebun ni milik dua orang adik-beradik yang memusuhi Rasulullah di Mekah. Kebun ni, tanah dia, kebun tu dan sebagainya adalah milik toki dia orang Mekah. Taif dengan Mekah kan jauh. Ya, mereka ni duduk di Mekah, tetapi kebun mereka di Taif. Macam kita hari ni duduk di Bukit Jana, kebun dekat Batu Lapan Cagak Jering. Nampak contohnya? Kebun kat Bukit Gantang, kebun kat Batu Kurau. Macam tu lah lebih kurang. Siapa punya? Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah. Kebun ni milik Utbah dan Syaibah, anak pada Rabi'ah. Dua-dua ni, tak silap saya, mati dalam peperangan Badar. Dibunuh kedua-duanya. Dua-dua adalah musuh Rasulullah yang sangat ketat. Pada waktu itu Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah ni, mereka upah seorang pekerja untuk jaga kebun anggur ni, iaitu namanya Adas. Namanya Sayyidina Adas. Adas ni daripada kampung Ninawa. Ninawa ni kat mana? Dekat Iraq pada hari ni. Kampung tempat kelahiran Nabi Yunus AS. Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta tu nama mak dia. Ada dua orang Nabi yang dibinkan atas nama mak. Isa bin Maryam, Yunus bin Matta. Ni ramai yang tak tahu. Isa bin Maryam kita tahu. Yunus bin Matta tu bin pada mak. Pasal pun tak bin pada ayah. Ada cerita ada. Lain kali kita sebut. Dia tak boleh cerita semua. Mana boleh, habislah model saya.
Gurau ya Ustaz. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Di kampung Yunus bin Matta. Adas ni disuruh oleh Utbah dan Syaibah. Utbah bin Syaibah musuh, tapi kalau tengok macam tu dia pun kesian. Dia pada kesian lah hati dia. Dia kata Adas ambil satu gugusan anggur ni, hantar dekat tu, kat budak tu ataupun kat orang tua tu yang duduk kat lereng bukit tu, bagi kat mereka berdua. Ada dua waktu tu, Zaid bin Harisah dengan Rasulullah. Bawa pergi, dia bawa anggur tu pergi. Bila Rasulullah ambil, Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Nak masuk dalam mulut ni, dia pelik. Dia kata, kamu baca apa tu? Dia kata, itu ayat Al-Quran yang Allah turun pada aku. Kamu ni siapa? Dia kata, aku tak pernah dengar lagi orang baca ayat ni dekat sini. Aku tak pernah dengar lagi orang Taif ni bila nak makan baca Bismillah. Tak ada. Kali pertama aku tengok. Jadi kalau aku datang tengok orang makan ke nasi ayam ke nasi goreng ke, makan lepas ni tak baca Bismillah, tu orang Taif tu. Itu orang Taif tu, adik-beradik Taif lah dia. Nabi baca Bismillah. Dia pun tanya, kamu siapa? Nabi tanya balik, kamu siapa? Nama aku Adas. Daripada mana? Ninawa. Oh, Ninawa tempat kelahiran Yunus bin Matta. Kamu kenal mana? Zaman dulu bukan ada Google, Facebook apa? Bukan nak tahu siapa dia, bukan. Orang Taif pun tak ambil tahu siapa Yunus. Nabi boleh tahu. Nabi tahu semua maklumat. Kampung Yunus bin Matta. Dia kata, ya, betul. Kamu kenal mana Yunus bin Matta? Itu hadza akhi, itu sahabat aku, kawanku. Dia Nabi, aku pun Nabi. Dia kata, ya ke? Dia kata, bila ya ke aku, lepas daripada itu, dia terus beriman dengan Rasulullah. Kalau orang kata pergi Taif tak ada siapa beriman dengan Rasulullah, ada, dia seorang je. Dalam ramai-ramai penduduk Taif, dia seorang je beriman dengan Rasulullah. Dia beriman dengan Rasulullah. Lepas dia beriman, dia cium di dahi Rasulullah, dan dicium dalam riwayat kaki Rasulullah. Kaki ni yang belah atas ni, dia cium kaki Rasulullah dan dahi Rasulullah. Bila cium kaki, sudah tentu kita turunkan, bengkokkan pinggang, sujud di kaki, betul tak? Nampak macam sujud kan? Tapi sebenarnya bukan sujud, dia hanya cium kaki saja. Kalau yang ni biasanya amalan apa? Amalan orang-orang apa? Agama Hindu. Orang Hindu kalau jumpa mak pak depan cium kaki lah. Tapi orang Melayu tak bisa buat. Tapi boleh tak buat? Pada sudut hadis ni dibolehkan. Tetapi ulama kata khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf, jangan buat. Sebab itu dalam bentuk sujud. Cukup cium dahi, cium tangan cukup. Jangan sampai bengkokkan pinggang. Tetapi dia ni mungkin pertama dia tak tahu, dia baru masuk Islam. Dan Nabi pun tidak apa, tak marah dia, Nabi tak herdik dia sebab dia baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ni biasalah, cara-cara amalan dulu-dulu ni masih lagi ada. Itu cerita dia. Jadi nak sebut sujud-sujud ni tak boleh, adalah haram pada syariat kita. Tapi bila Allah suruh boleh ya. Bila Allah suruh jadi boleh ha. Okey. Bila Allah Taala suruh jadi wajib. Tetapi pada waktu itu yang ingkar illa iblis, melainkan iblis. Allah namakan yang ingkar untuk sujud ni iblis. Adakah nama di iblis? Dikatakan bahawa nama dia sebelum ini bukan iblis. Nama dia sebelumnya adalah Azazil. Macam saya habaq pada bulan lepas. Azazil itu adalah nama sebelum dia ingkar, dia sujud pada Nabi Adam. Azazil nama dia sebelum dia jadi jahat. Bila dah jadi jahat, tukar nama baru, namanya iblis. Itu sebahagian daripada ulama. Dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni, seolah-olah Allah menyebut iblis ni sebahagian daripada jin. Faham tak? Dia adalah sejenis jin juga. Tidak. Dia sebahagian daripada malaikat. Kalau kita tengok di sini, pertama illa iblis, malaikat iblis. Tetapi ada ulama kata dia sebahagian daripada malaikat. Ada yang kata bukan. Sebab illa iblis, semuanya malaikat ni Allah suruh pada malaikat untuk sujud. Semua sujud, melainkan siapa? Iblis. Tetapi dinafikan makna ni, maksudnya dinafikan maksud iblis ni daripada malaikat dengan ayat lepas tu, kana minal jin. Iblis itu sebenarnya bukan daripada malaikat, dia adalah daripada jin. Dia adalah daripada jin. Tapi iblis ni pada jin yang mana? Itu sebab saya sebut tuan-tuan, pertama Azazil nama bagi iblis sebelum dia jadi iblis. Kan? Nama bagi iblis sebelum jadi iblis dulu. Sebelum jadi iblis dia orang baik. Paling taat dengan Allah Azazil lah. Paling taat dengan Allah. Tapi bila dia lawan yang ni, dia adalah orang yang paling ingkar pada perintah Allah. Tu yang tukar nama iblis.
Dan iblis yang ingkar untuk sujud. Adapun jin yang di kalangan jin yang kafir adalah anak cucu cicit dia. Jin ni boleh beranak. Disebut dalam Quran, dalam satu ayat Al-Quran, tuan-tuan, ni dalam kitab saya ni, kitab Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Habbanakah Al-Maidani rahimahullah, dia kata annahum yatanasalun walahum dhurriyah. Jin ni, jin ataupun iblis, semua sekali lah, mereka ni boleh beranak dan memperanakkan. Dia boleh beranak. Dia ada macam kita juga, sama. Dia boleh beranak, dia boleh lahirkan beranak. Dia beranak ni lagi ligat macam kita. Kita ni beranak tu duk tahan-tahan jugalah, no. Duk tahan-tahan juga tu, yang Allah ni anak semua sikit-sikit belaka. Sebab duit tak cukup, kehidupan tu payah kan. Kalau dua-dua kerja pula, nak hantar pi jaga pula kan. Dia pengasuh, seorang pengasuh pula. Kalau di belah Kuala Lumpur, seorang pengasuh tu kena bayar 700. Dua orang anak 1,400. Pengasuh saja kan. Tu payah tu. Jin dia boleh beranak. Apa buktinya? Dalilnya tuan-tuan buka surah Al-Kahfi juga ayat 18. Surah Al-Kahfi ayat 18. Wa idh qulna lil malaa, ayat yang samalah. Surah Al-Kahfi ayat 50. Kenapa dia kata ayat 15? Oh, ayat 50. Sama, ayat yang sama. Ayat yang sama ni, ayat yang sama di ujungnya. Lepas habis amri rabbi afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah Ta'ala kata afatattakhizunahu. Ayat lepas tu ada sambungan dia. Ayat 50 ni surah Kafir ada sambungan. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu semua mengambilnya dan segala zuriatnya? Menunjukkan apa? Jin ni boleh beranak. Maksudnya jin ataupun iblis ni dia boleh beranak. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Kamu mengambil syaitan ini, iblis ini, dan juga zuriat dia semua, awliya min duni, sebagai penolong, pembantu kamu selain daripada aku. Ada geng-geng suka minta kat jin, syaitan. Suka duk minta kat jin, syaitan, iblis apa semua ni. Dalam satu riwayat sebut dalam surah jin, Allah Ta'ala kata wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazadahum rahaqa. Di zaman dulu, zaman sebelum Nabi ni, ayat ni maksud dia apa? Wa annahu kana, Nabi habaq, Allah Ta'ala sebut kana, pada zaman dahulu ni pernah ada satu golongan, kumpulan ataupun kaum rijal, lelaki, minal ins, daripada manusia ni macam kita, ya'udzuuna bi rijalin minal jin, mereka ni minta pertolongan daripada kumpulan-kumpulan jin, minta bantuan daripada jin. Fazaduhum rahaqa, bila dia minta bantuan, apa yang jadi? Fazaduhum rahaqa, lagi penat dia bang. Bila dia minta tolong kat jin, lagi penat dia bang, lagi letih dia ni, sebab nak ikut taat pada perintah jin. Ayat ni sebenarnya ada satu cerita dalam kitab tafsir Ibn Kathir sebut. Ada seorang lelaki zaman jahiliah, bukan zaman Nabi, zaman jahiliah. Ayat ni turun kat Nabi pada sebelum Nabi datang, diutuskan pada zaman jahiliah. Ada seorang lelaki, bila dia musafir, dia sampai dekat satu tempat yang kosong, tanah lapang. Sampai kat tanah lapang, tempat kosong, dia nak tidur, nak rehat je. Musafir nak jauh ni, jauh. Bila sampai waktu malam, nak tidur lah. Bila nak tidur, kita nak duduk kat tempat-tempat tertentu, kita takut tempat tu dihuni oleh jin. Banyak ni tuan-tuan, jangan main-main. Seorang budak di Kelantan, 2 hari 2 malam hilang. Asalnya dia main dengan kawan-kawan dia, main waktu malam lah, main. Bila main, dia kata aku nak pergi kencing lah. Dia kata nak pergi kencing sikit, nak pergi kencing. Dia pun pergi kat pokok. Bukan jauh mana, rumah dia ke pokok tu lah. Pokok di kawasan rumah dia. Itu sebab malam-malam jangan bagi anak keluar. Jangan bagi keluar, main ke apa ke jangan. Lagi-lagi dah lah main, pergi kencing pula kat pokok. Tak tahu siapa yang ada kat pokok tu. Dia kencing. Bila kencing, mak dia panggil masuk, tak bunyi. Taklah bunyi. Dia bawa mak dia pun tidur. Tidur pukul 3 pagi bangun, tak ada dalam rumah. Tak ada lagi. Kawan-kawan dia pun ingat dia balik lah. Ingat dia balik rumah. Rupa-rupanya hilang.
Kemudian tak cukup 24 jam tak boleh buat report. Dia mesti bagi cukup 24 jam barulah boleh terima report kehilangan. Lepas 24 jam buat report, polis bomba turun cari selama 2 malam cari. Last kali jumpa dalam 2 km daripada rumah. 2 km. Asal kat kawasan rumah je jumpa 2 km. Orang jumpa dia di tengah jalan 2 km. Kemudian dapat tu tanya dia. Dia bawa handset. Mak dia, ayah dia call dia, WhatsApp dia. Dia kata dia sedar handset tu, WhatsApp tu dibuka, tapi dia tak boleh balas. Selama 2 hari tu dia rasa macam sejam. Dia tidur je. Selama 2 hari tu macam sejam. Padahal 2 hari dia rasa macam tidur, ngantuk, tidur. Dia tak boleh buat apa, lemah, tak larat. Last kali tu yang jumpa tu, kalau biar lagi lama, reput lah 2 hari tu. Ada di belah Batu Kurau ni, hilang pula, tak jumpa lagi dah dekat seminggu. Tuan-tuan, jangan main-main, benda ni berlaku. Pada zaman jahiliah dulu pun ada. Bila kita masuk ke tempat yang kita tahu tempat tu mesti ada jin, tempat tinggal dia, kita kencing kat situ, kita ganggu tempat dia, tak boleh. Itu dilarang sebenarnya. Dalam kitab fiqh pun sebut, jangan kita sembarangan kita nak buang air. Nak buang air pergi tempat dia. Kalau tak ada tempat dia, pergi kat kawasan tu, kita tak ada nak buat apa dah, nak terkencing sangat, baca ayat kursi, baca ayat-ayat perlindungan, ruqyah diri, perlindungan, barulah buang air. Boleh nak? Ataupun baca ayat daripada surah Ar-Rahman ayat 33. Kalau guru saya di Mesir, dia kata kita nak buang air, tak boleh dah, yang tu saja. Tempat tu yang ada buang air, kita tak tahu ada jin ke tak ada jin. Kita baca surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ni ayat ni untuk bagi dia halau. Pergilah tempat lain, aku nak buang air kat sini. Jangan terus pergi buka seluar, pergi terus kencing tak kepala dia. Kawan geram, orang kecil tak kepala kita rasa apa? Nampak tak? Macam tu lah. Itu jadi macam tu. Di zaman dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita buka dalam bab apa? Bab Nabi sembang di waktu malam. Kita panggil As-Samar. As-Samar maksudnya apa? Nabi sembang di waktu malam. Cerita apa? Hadisun khurafah. Khurafah ni apa? Kita orang Melayu panggil khurafat. Tahu tak khurafat tu apa? Khurafat tu nama orang. Khurafat tu sebenarnya bukan amalan tu khurafat. Asalnya, asal usul yang mana timbul berkaitan khurafat ni, sebenarnya khurafat itu adalah nama seseorang, nama individu, nama orang. Nabi cerita pada isteri baginda Aisyah dengan isteri-isteri lain, dia kata ada seorang lelaki di zaman jahiliah dulu, nama dia khurafat. Nama dia khurafah. Orang Melayu panggil khurafat. Dia ni hilang, dibawa lari oleh jin. Hadis tersebut, dihilang, bawa lari oleh jin, memang wujud. Zaman Nabi dulu dan zaman jahiliah ada, semua ada. Hilang, bawa lari oleh jin. Masa bawa lari tu dalam tempoh masa lama. Kalau macam ni 2 hari, mujuklah 2 hari. Kalau jin tu simpan kat dia, pakai tak balik. Ada kes naik atas bukit, tak balik, sampai sekarang tak jumpa. Lalu dia nak boleh buat macam mana? Dia boleh berlaku. Masuk di marah sangat. Ada dah tu yang kita buat. Jangan kita buat pasal benda. Kencing macam tu pun 2 hari dah duduk kat alam jin. Jadinya dia hilang, orang ingat dia mati dah lah. Dalam tempoh masa yang lama. Macam wallahu alam, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Lama sungguh. Last kali tiba-tiba dia balik. Orang tu ingat mati-mati kata dia dah mati. Tu kata mati-mati kata dia dah mati. Ingat ke dia dah mati dah? Rupanya datang balik. Masa datang balik tu, orang tanya dia, kamu buat apa selama ni? 30 tahun pergi mana? Dia kata, aku ni kena bawa lari oleh jin. Jin bawa lari pada alam dia. Aku hidup di alam sana lah. Macam mana cerita dia? Cerita dia macam ni. Dia habaq lah. Lalu Nabi kata, hadza hadisun khurafah. Inilah namanya penceritaan khurafat. Cerita khurafat ni asalnya maksud apa? Cerita yang kita tak tahu betul ke tak betul. Dia kena bawa lari oleh jin, lama kena bawa lari. Dia cerita di alam jin tu apa yang berlaku. Maka cerita tu kita pun tak tahu betul ke tidak. Allahu alam, dia yang habaq. Betul ke tidak, Allahu alam orang tua ni kan. Maka cerita yang kita tak pasti itu kita panggil dia khurafat. Nampak tak? Boleh faham tak? Esok khutbah tajuk khurafat.
Betul ya Tuan Imam? Esok khutbah tajuk khurafat. Kalau tak silap saya lah. Saya dah tengok dah khutbah tu. Sebab saya pun nak khutbah esok kan. Tapi nak sebut kat tuan-tuan ni, apa itu khurafat? Itulah dia, nama orang yang dibawa lari oleh jin. Kita jangan main-main lah benda tu. Sebab jin ni dia ada alam dia, dia ada alam dia. Hatta tuan-tuan, jin ni dia ada hakim dia, ada ulama dia, ada semua macam alam kita macam tu dah pada alam dia. Macam tu pada alam dia. Ada ulama dia pun ada. Ada seorang ulama di Mesir pada waktu dulu, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dia ni salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dia ada karang sebuah kitab, nama kitab tu Kashful Hijab Warran an As'ilatil Jan. Dia kata dalam kitab tu, maksud dia Kashful Hijab Warran, membuka dan menyingkap hijab, yang ini pendinding, warran, dan benda yang menghalang. Ran ni maksud penyakit hati lah. An As'ilatil Jan, dalam menjawab soalan-soalan jin. Satu-satunya ulama yang mana tulis kitab ini kerana jin tanya soalan kat dia. Boleh faham tak? Saya ni mengajak semua tempat dah, kecuali satu je saya tak mengajak lagi, jin. Jangan duk minta saya lagi jam aku duduk sana tak balik dah. Nampak tak? Dia mula kan. Saya nak sebut apa? Ada ulama mengajak jin. Kalau Nabi dulu mengajak jin, ada seorang ulama ni, cerita dia masa dia nak, sebelum dia nak buat kitab tu, ada seekor empat anjing datang ke rumah dia. Anjing tu berjalan pergi ke rumah dia sambil gonggong kertas. Kertas tu digulung-gulung dalam mulut dia. Digonggong, lalu dibuang kertas tu depan Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Cerita benar di Mesir. Masa dibuang tu, dia ambil lah kertas tu lalu dibuka-buka, rupa-rupanya ada lebih kurang 11 soalan. Soalan ni diajukan oleh ulama jin kepada Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ulama jin terima soalan pada puak-puak jin. Cerita benar. Puak-puak jin yang Islam ni tanya kat dia, apa soalan ni? Dia kata, aku surrender, tak boleh nak jawab. Ulama jin kata. Yalah, dia pun bukan ada mengaji kat Ustaz Azhar ke. Itu masalah kan. Ulama dia mengaji tang mana pun tak tahu kan. Tapi dia ulama lah. Dia ulama yang alim lah, kira pada kalangan jin. Mereka ni ulama lah, alim lah. Bila alim tanya soalan tak boleh jawab, dia kata kalau soalan-soalan begini kami ulama jin tak boleh jawab, tetapi mungkin ulama manusia boleh jawab. Lalu dia pun tanya, kami nak tanya kat siapa? Cuba kamu tanya dekat Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Soalan-soalan tu berbentuk tasawuf. Depa pun ada tasawuf juga, jangan main-main. Saya bukan mengarut kat tuan-tuan ni, cerita betul kan. Sebab di Mesir ni, makam dia dekat Mesir. Saya dulu bawa orang ziarah makam. Jadi setiap daripada kisah ulama-ulama ni saya baca daripada kitab-kitab depa, rujukan dan sebagainya. Lalu jadi orang ni buatlah soalan. Dia kata kamu tulis satu soalan, kamu pergi hantar. Yang hantar tu dia daripada wakil jin, iaitu anjing yang berupa bentuk anjing. Dia jin ni dia boleh berupa, tapi berupa dia tak boleh berupa melainkan rupa yang buruk. Dalam bentuk anjing, dalam bentuk singa, dalam bentuk binatang yang buruk, dalam bentuk ulang, itu je dia boleh berupa. Kalau malaikat dia boleh berupa dalam bentuk manusia, dalam bentuk-bentuk yang baik, tapi jin tak boleh. Itu yang datang tu, anjing tadi, bila dia dah letak dah soalan tu, dia pun hilang, lesap gitu je anjing tu. Maka dia pun ambil soalan tu, dia baca soalan, lalu dia karang sebuah kitab untuk menjawab soalan jin. Lalu kita tahulah jawab soalan-soalan tu dan jawapannya. Itu lain kalilah nak tahu soalan ni apa Ustaz. Lain kalilah. Nak tahu juga soalan tu macam menarik kan. Ada. Tapi di Mesir tak pernah orang buka soalan tu lah. Soalan tu memang dijawab, kitab tu ditulis untuk menjawab soalan-soalan jin. Maksudnya apa? Mereka ni juga ada alam macam alam kita, daripada ulama, daripada sebagainya. Cuma mereka ni lemah sikit lah. Mereka tak pandai sangat, lemah. Baik, boleh faham tak? Itu pasal iblis, pasal jin dan sebagainya. Maka fafasaqa an amri rabbi, menunjukkan bahawa mereka ni boleh beranak dan sebagainya. Lalu kita tengok perenggan kedua. Dia kata kalimah syaitan pula. Syaitan pula tu maksud dia apa? Syaitan ni apa beza pula dengan iblis?
Ada yang mengatakan asal perkataan syaitan adalah daripada kalimah syaitana yang bererti ba'uda 'anil haqqi, iaitu jauh dari kebenaran. Syaitana maksudnya ba'uda, dipanggil syaitan kerana dia ni dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat Allah. Kalau maksud dia jauh daripada rahmat, maksud dia apa? Laknat lah. Laknat. Kalau jauh daripada rahmat, maksudnya dilaknat. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam syaitan tu makna dia maksudnya dilaknat. Ar-rajim direjam, dilaknat juga. Dua kali laknat lah. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia sebenarnya akan lagi kecil. Dia akan lagi kecil, lagi kurus, lagi tak bermaya. Itu adalah perangai jin. Perangai syaitan ini, dia akan lagi kurus, lagi tak bermaya, lagi tak larat. Itu perangai jin. Disebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam satu riwayat pasal jin ni, pasal tadi saya tak habis cerita lagi. Pasal apa? Contoh ayat tadi, wa annahu kana minar rijali minal ins ya'udzuuna minar rijali minal jin. Kemudian fazadahum rahaqa. Kan tadi saya sebut seorang ni dia pergi dia sampai kat tanah lapang. Tadi lupa nak cerita bagi habis. Kemudian bila dia pergi kat tanah lapang, dia buat apa? Dia nak buang air, nak kencing. Tapi yang dia buat ni bukan macam kita duk berzikir ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim ke, tak apalah. Kita baca ayat-ayat pelindung diri apa semua. Dia tak. Dia buat macam mana? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi au bi azizi hadzal makan min syarri sufaha'i qaumi. Dibaca satu ayat, dia kata apa? Aku berlindung daripada ketua bagi tempat ini, lembah ini, ataupun yang paling mulia di tempat ini, daripada segala kejahatan orang-orang yang bodoh. Nampak tak? Maksudnya apa? Dia minta lindung pada jin. Kalau orang Melayu lalu kat bawah pokok, dia kata, tok, datuk, saya minta lalu, minta izin. Hak ni semua setan belakang ni, ngarut. Ni nama khurafat. Ni saya minta maaf ya jin, saya lalu sekejap ya, jangan ganggu saya. Yang minta berlindung kat dia pasal apa? Kalau tuan-tuan minta berlindung dengan cara yang macam ni, fazaduhum rahaqa, maka lagi dia sombong. Minta berlindung kat dia, tok, panggil tok pula tu. Nampak tak? Panggil datuk kat dia. Yang jin tu pun kata, siapa tok hang? Siapa tok hang? Aku bukan tok hang, dia kata. Nampak tak? Minta kat tok, minta kat apa? Lalu tuan tanah minta lalu ya, cucu nak lalu, sepak ni baru tahu. Dia minta macam tu. Jangan buat macam tu. Memanglah macam laki ni, dia minta macam tu, fayabitu fi jiwari minhum hatta yusbih. Dia pun duduk kat tempat tu, ada jin apa semua. Dia duduk, dia tidur sampai pagi esok. Selamat sungguh. Minta kat jin. Jin tak marah. Kita memuja dia, kita minta kat dia, kita pasang ancak, kita merayu kat dia, kita ini semua adalah merosakkan mereka. Faham tak? Ni minta kat sungai pula tu, pergi hantar ayat kelapa bunga pula hanyur kat sungai. Raja Bomo dengan puteri Zaliha, tak puteri pun, nampak dah tua pun. Baca ayat, kalau dibaca ayat kursi ke, baca Fatihah, baca pun tak betul. Nampak tak? Maksud dia apa? Itu semua adalah khurafat, sesat dan sebagainya. Kalau ada orang kata kenapa tak ambil tindakan, sebenarnya ajaran Raja Bomo ni sudah difatwakan oleh ahli fatwa pada 2014 lagi. Sudah digezetkan dan diangkat pada sultan dan dijadikan sebagai undang-undang. Semua ajaran dia, penyelewengan dia, semua yang dia buat adalah dilarang untuk dikembangkan dan diajarkan di negeri Perak. Itu sebab terus ambil tindakannya. Kita tak ada bicara kalau terus ambil tindakan. Memang tindakannya atas dasar undang-undang dalam elemen, dia melanggar fatwa negeri Perak. Fatwa dah putuskan ajaran dia tak betul, sesat dan bomoh dan sebagainya. Kita habaq siap-siap lah. Ini sebut habaq dah, supaya tak ada siapa yang ambil tahu. Benda ni dah lama dah, bila dah dibuat macam tu. Dan sebelum ni ditangkap di Selangor, lalu dibawa oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Lalu diminta untuk taubat dah tu. Lama dah senyap taubat lah, dah insaf dah. Kalau tak taubat, dia akan dakwa di mahkamah. Ni buat balik.
Jenis degil, keras kepala. Tak faham jenis macam ni. Duk puja sungai, duk puja jin yang ada kat sungai. Memang duk ada sungguh dah jin tu. Apa faedah nak puja dia? Dia bukan boleh bagi manfaat mudarat pun. Tapi kita duk puja. Ini adalah satu benda yang syirik. Nampak tak? Jin bila minta tolong macam tu, kata Syekh Abdul Rahman Habanakah, dia kata apa? Jin kata, innana la namliku li anfusina darran wala naf'a. Kami ni pun tak boleh memiliki apa manfaat mudarat. Apatah lagi kami nak bagi manfaat mudarat ke orang lain. Tak boleh buat apa. Kata ingat jin ni kuat sangat. Tak kuat pun, lemah. Tipu daya dia lemah. Jangan dia rasa dia kuat. Syaitan bukan kuat mana pun, lemah ya. Kita boleh terikut cakap dia sebab kita lagi lemah pada dia. Dia bukan kuat mana pun. Baca sikit ayat hilang. Itu cerita dia. Lalu dia kata ada pendapat lain menyatakan asalnya daripada kalimah syaqa. Itu asalnya. Yang membawa makna terbakar dalam kemurkaan. Dia akan dibakar oleh Allah. Ada orang tanya, dia ni dibuat pada api, lalu dibakar oleh api neraka. Macam mana dibakar api dengan api? Sakit ke? Tuan-tuan ni saya tumbuk muka tuan-tuan ni. Agak-agak sakit tak? Sakit ya? Kita ni semua main pada tanah, betul tak? Nampak tak? Sakit tak? Sakit lah. Allah boleh buat. Sakit tu bukan semestinya datang daripada sebab bersama dari sudut jenis penciptaan, tak? Allah boleh cipta sakit dalam apa jua. Allah boleh cipta sakit dalam apa jua. Tak ada masalah. Ini kalau kita ni semua tumbuk sama sini, kulit kita ni kita tumbuk di sini, sakit tak? Sakit. Walaupun kita semua daripada tanah. Nampak tak? Dia jenis tak faham ni. Dia api macam mana nak azab dalam api? Boleh. Bahkan lagi teruk lagi Allah Ta'ala azab dia. Lagi teruk Allah Ta'ala azab dia nanti ke akhirat. Namun pendapat pertama adalah lebih kukuh menurut Saif Ad-Duri. Demikian juga pandangan Al-Imam Abu Raghib Al-Asfahani. Perkataan syaitan bermaksud menjauhkan. Yang masyhurnya yang atas tu, syaitana tu maksudnya ba'una 'anil haqqi, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Oleh itu syaitan terdiri daripada golongan jin dan manusia yang cuba menjauhkan serta menyesatkan hamba Allah daripada memperhambakan diri kepadanya dengan digunakan pelbagai cara dan tipu daya. Dia buat macam-macam cara untuk sesatkan kita. Sampai ke satu tahap, ada satu riwayat, dia lain orang, lain iman tahap seseorang, lain kekuatan kesesatannya. Cara sesat dia lain pula. Lagi tinggi iman dia, lagi banyak tipu muslihat syaitan ni. Kita bisa dengar nama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu dia yang mengetuai, mengasaskan mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari saat dia wafat ataupun saat dia nazak. Ada yang kata saat dia sakit yang teruk. Saat dia sakit yang teruk, pada waktu tu dia, anak-anak murid ni datang duduk kat keliling jenazah dia. Lalu talqinkan syahadah kat telinga dia. Talqinkan syahadah. Tuan guru mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya tak macam tu. Sepatutnya apa? Bukan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah dah memadai. Sebab Nabi sebut man qala la ilaha illallah akhir umrihi dakhala jannah. Siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah pada pengakhiran umurnya, pasti dia masuk syurga. Bukan kalimah syahadah tu, la ilaha illallah. Sebab apa kalimah la ilaha illallah? Kerana kalimah la ilaha illallah kalimah yang mana dia tidak perlu menggerakkan bibir. Dia hanya perlu gerakkan lidah sahaja. Pada saat orang yang tengah nazak, kalimah ni, saat tengah nazak ni, orang tengah nazak, dia hanya boleh gerakkan lidah, tapi dia tak boleh gerakkan mulut dah. Kaku semua, sejuk badan. Jadi la ilaha illallah tanpa perlu menggerakkan bibir atau mengetak bibir, tak payah. Try lah sebut. Dia sebut hari-hari takkan tak tahu kot. Betul tak? Ke baca lam innam, ada baca itu? Tak ada. La ilaha illallah. Kalimah tu patutnya senang sebut. Jadi anak murid ni suruh dia mengucap. Dia kata, tuan guru ucaplah la ilaha illallah. Baca kat telinga kanan dia. Nampak dia tengah nazak ni.
Anak murid baca lagi, la ilaha illallah. Kita jumpa siapa pun, kalau nampak dia tengah nazak, sakit, aksiden, ucap kat telinga dia, la ilaha. Jangan mengucap apa kawan tu bukan boleh sebut. Dia tak boleh ingat dah. Dia sibuk dengan nazak dia tu. Orang tengah sakaratil maut, tengah mabuk dalam kematian, dia tak ingat dah. Mengucap ke apa, dia tak ingat dah semua tu. Kita kena ulang kat telinga dia selalu, la ilaha illallah, sampailah dia mati, wafat. Kalau dia tak sebut pun, setidak-tidaknya dia dengar kita sebut. Itu faedah dia. Ni dak bila saat mak pak mati, dia tak tahu nak buat apa. Nak buat apa ni? Nampak tak? Jadi jangan buat kalut. Bila dia kata macam tu, anak murid sebut macam tu, tiba-tiba dia jawab. Dia jawab apa? Laisa ba'. Belum lagi dia kata. Sudahlah. Ni tok guru ni, orang alim ni. Orang suruh mengucap, dia kata belum lagi. Laisa ba', belum lagi. Anak murid kata, pengsan Habirah. Tok guru ni pasal apa? Orang suruh mengucap, dia kata belum lagi. Tak lama dia pengsan kejap, kemudian dia bangkit balik. Pengsan kejap, dia bangkit balik. Masa bangkit tu dia sedap. Ingatkan nazar sangat dah, sedap balik. Masa dia sedap, anak murid tanya, Tok guru, tadi kami suruh Tok guru mengucap, Tok guru jawab laisa ba', belum lagi. Kenapa Tok guru? Kami takut dah ni, dia kata. Dah suspend dah. Ingatkan Tok guru mati tak mengucap dah. Imam mazhab ni, ulama besar ni, Imam Ahmad bin Hanbal, sehari solat sunat mutlak 300 rakaat. Tak masuk qabliyah, ba'diyah, atau tak masuk. Solat sunat mutlak saja 300 rakaat. Dimasuk penjara, dipenjarakan oleh raja yang zalim pada waktu itu kerana dia tak ikut cakap raja tu dengan menyebut dengan memegang perkataan ataupun akidah Mu'tazilah, makhluk Allah, Al-Quran tu makhluk. Dipenjarakan selama lebih kurang 20 tahun. 20 tahun duduk dalam penjara. Dia keluar penjara, badan ni kena seksa, kena torture, kena tikam, kena cucur dengan api. Tak ada kawasan yang tak cedera. Bila keluar daripada penjara, dia solat sunat di rumah, solat sunat mutlak. Kalau dulu waktu sihat 300, dia solat sunat mutlak 150 rakaat sehari. Walaupun tak larat pun 150. Itu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dia kata, pasal apa Tok guru tak belum lagi? Dia kata, aku jawab tu bukan pada kamu. Sudah dah. Jawab pada siapa? Aku jawab tu pada syaitan yang datang pada saat aku hampir nazak tadi. Aku jawab pada dia. Maksudnya setiap kita ni bila mati akan pasti didatangi oleh syaitan. Syaitan dia akan usaha, dia akan sesatkan kita hingga ke saat akhir sebelum kita mati. Jadi syaitan ni datang dia buat apa Tok guru? Dia kata macam ni, dia datang kat aku sambil dia gigit jari dia. Ni kuku ni gigit tu, sambil gigit dia kata apa? Ya Ahmad qad aflata minni. Wahai Ahmad, qad aflatta minni. Wahai Ahmad, kamu telah terlepas daripada gangguan aku wahai Ahmad. Dalam keadaan dikurus, kering, tak larat. Memang dia syaitan ini, dia akan jadi kurus kalau kita tak ikut cakap dia. Dia akan jadi penat, dia akan jadi sakit. Kalau ikut cakap dia, kita puja dia, kita minta kat dia, dia lagi sombong, lagi bongkak. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi dia takut. Sebab kita azannya kat telinga, azannya dalam rumah kita, lari dah. Baca surah Baqarah, lari dah. Dia bukan kuat pada pun. Lalu dia kata, syaitan tu datang, dia datang dalam keadaan dia kata kat aku, kamu dah terlepas daripada gangguan aku wahai Ahmad. Kemudian bila dia kata macam tu, aku kata apa? Laisa ba', belum lagi. Apa yang belum lagi? Kamu sekarang ni sebenarnya tengah menyesatkan aku. Belum lagi. Yang kamu kata itulah kamu nak usaha nak menyesatkan aku. Sesat ni apa? Kata para ulama, maksud dia adalah bila syaitan buat macam tu, kamu dah terlepas daripada gangguan aku, kamu dah kuat, maka automatik syaitan nak buatkan Imam Ahmad bin Hanbal rasa ujub dengan amalan dia. Nak buat rasa ujub. Bila dia kata macam tu, automatik kalau orang lain, orang biasa macam kita, mungkin kita kata, alhamdulillah, tengok, syaitan pun takut dengan aku. Syaitan pun gigit jari. Dia tak boleh ganggu aku selama hidup. Hari ni dia dah gigit jari, aku dah rasa hebat dah dengan amalan aku. Amalan aku ni semua menakutkan syaitan kata. Di situ ada ujub.
Ujubnya apa? Rasa kagum dengan amalan sendiri. Rasa kagum. Tuan-tuan tahu tak? Rasa kagum dengan amalan salah satu perkara yang boleh membakar dan menghapuskan pahala amalan kita. Sekalipun kita beramal 40 tahun, 50 tahun. Bayangkan kalaulah Imam Ahmad bin Hanbal terpedaya dengan syaitan tadi sehingga merasa ujub dengan amalan dia, 40 tahun amalan yang dia buat selama hidup semua terbakar lenyap sekelip mata. Kalau dia mati pada waktu itu, dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Salasun muhlikat, 3 benda yang memusnahkan amalan. Syuhun muta', kedekut yang kita duk taat. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang kita ikut sangat. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsi, rasa ujub seseorang itu terhadap amalan dan diri dia. Bila dia rasa ujub, baguslah aku ni orang alim, mestilah aku Imam Ahmad bin Hanbal, siapa pun tak boleh nak ganggu aku, syaitan pun takut dengan aku, siapa boleh buat. Automatik jadi apa? Terbakar semua amalan dia sepanjang hidup dia. Ya, dia pernah buat sebelum ni, ada sedekah habis bakar, ada solat habis bakar, ada puasa habis hangus, semua hilang sekelip mata waktu mati tu saja. Tu yang Imam Hanbal jawab apa? Laisa ba', belum lagi. Ni sekarang ni kamu tengah ganggu aku. Sekarang ni kamu tengah ganggu aku. Tuan-tuan buka dalam kitab Hikayat Ibn Athaillah. Ibn Athaillah kata apa? La amala arja lil qabul, tidak ada amalan yang lebih diharap untuk diterima oleh Allah min amalin, daripada amalan yaghibu anka syuhuduh, kita tak pandang amalan tu, hilang pandangan kita pada amalan tu, wa yuhtaqaru anka wujuduh, bila kamu buat amalan tu kamu rasa tak cukup. Antara cara untuk kita elak pada ujub adalah bila kita buat apa jua amalan, tentang sedekah ke, infak ke, apa sahaja, jangan merasakan itu yang kita buat. Bila kita buat amalan tu, jangan tengok lagi dah. Tengok tu apa? Ungkitlah. Dulu saya dah yang buat ni semua. Dulu yang naik tarah ni saya lah. Dulu yang buat masjid yang dulu permohonan saya yang mohon. Contoh. Nampak tak? Ni ada program-program ni saya yang buat. Semua dia kata saya. Maksud dia apa? Dia nisbahkan amalan tu pada diri dia. Dia tak tahu yang ciptakan amalan tu siapa dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala kata, aku ciptakan kamu termasuk dengan apa yang kamu buat. Itu aku buat. Tiba-tiba kamu kata kamu yang buat. Tu ujub nama dia. Bila dah buat amalan tu, kata Ibn Athaillah nombor 2, kena rasa kekurangan, tak cukup. Puasa aku tak cukup lagi, solat aku tak lengkap lagi, aku mengaji pun tak ada alim sangat. Kena sebut macam tu, kena pandang kecil dengan amalan tu. InsyaAllah amalan tu lagi dekat diterima oleh Allah Ta'ala, akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tok guru kami di pondok dulu dia sebut, dia kata apa? Kita buat amalan ni buat macam kita buang air dekat sungai. Kalau dulu pernah tengok, kita zaman dulu tuan-tuan biasalah kono, zaman dulu di kampung-kampung buang air kat mana? Kat sungai. Masa buang air kat sungai tu, apa benda pula ni? Baik. Masa buang air kat sungai, kan tandas kat sungai. Kita pun buang air kan, berak lah. Kelepuk jatuh kat sungai, dia pun jalan. Betul tak? Bila tuan-tuan buang tarik tu, tuan-tuan teringat tak balik tarik tu? Ada ingat balik dah tarik tu? Tak, bila buang tarik tu, tinggal lah, betul tak? Ke tuan-tuan duk teringat, mana tarik aku pergi ya? Dia pergi kat mana? Rasa rindu pula kat tarik aku tadi. Ada tuan-tuan tengok tak tarik tu? Tak? Ke tuan-tuan keluar tandas, start motor, pergi kejar balik tarik tu? Tak? Tuan-tuan buang tarik tu, tuan-tuan biar pergi gitu je. Macam tu lah amalan bila kita buat. Bila kita buat sedekah, jangan tengok balik dah. Biarlah. Dia balas ke, tak balas ke, dia terima kasih kat kita ke, tak terima kasih, jangan tengok dah. Kalau kita bagi, kita tengok balik. Tak ungkit, tengok balik ya. Dia tu. Dulu aku yang bantu dia, tolong dia. Dia tak kenang jasa aku langsung. Nampak tak? Ni ayat ni. Ni ayat apa? Ayat ujub. Dia rasa amalan tu dia yang buat. Dah bagi tu jangan tengok dah, lupa, buat tak tahu ya. Nampak tak? Dan kena merasakan yang kita buat tu tak cukup. Tu maksud dia. Boleh nak? Allahu Akbar. Kalau itulah Imam Ahmad bin Hanbal, agak-agak kita nasib kita macam mana? Kalau itu tipu daya syaitan waktu mati untuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal lepas dah. Kita ni lepas dah. Itu yang kita rasa takut.
waktu hidup ni kalau dah ikut syaitan hari-hari, solat pun ikut syaitan, ambil uduk pun ikut syaitan, buat amal ibadat ikut syaitan, makan harta orang ikut syaitan, agak-agak kalau mati tak ikut syaitan ke? Tak tahu macam mana. Itu sebab musuh yang kita tak nampak ni lebih kita takut. Fattakhidhuhu aduwa. Allah Taala kata, ambillah dia sebagai musuh kamu. Yang terakhir dia kata, syaitan wujud dalam bentuk yang tidak boleh dilihat seperti jin. Tak boleh tengok. Musuh yang kita tak nampak. Ni paling bahaya. Dan juga boleh wujud dalam kalangan manusia. Kalangan manusia pun ada, minal jinnati wan nas. Jin ni daripada kalangan manusia, jin, manusia pada jin juga. Nampak tak? Syaitan adalah hasil zuriat keturunan iblis. Syaitan, saya bang tadi kan, Azazil nama sebelum bagi iblis. Iblis nama lepas diingkar tak mau sujud pada Allah. Bila diingkar, pada waktu itu dia boleh datang zuriat beranak. Yang hasil beranak dia tu, yang keturunan yang datang bawah ni, sampai hari ni tak tahu berapa ramai, berapa juta, berapa bilion, semua tu adalah syaitan, anak keturunan iblis. Boleh nak? Kena faham tu beza dia tu. Yang sentiasa berusaha melakukan hasutan dan menipu manusia untuk membalas dendam atas pengusiran nenek moyang mereka iblis dari syurga, ekoran keengganan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Asalnya iblis, syaitan ni, Azazil, mereka ni tinggal di syurga. Tapi bila mereka ingkar pada Allah, Allah campakkan mereka ke dunia, lalu Allah Ta'ala laknat mereka sampai ke hari kiamat. Boleh nak? Itu cerita yang sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Dah lewat dah. Kita jumpa lagi pada waktu dan masa yang lain. Ciptaan iblis dan syaitan. Apa asal penciptaan mereka? Kita mungkin dah tahu, tapi kita nak tahu lebih lagi macam mana bentuk dia. Macam saya abang tadi, ada macam-macam. Kalau dalam kitab saya ni, Syekh Abdul Rahman Habbanaka, dia senarakan lebih kurang 11 ciri-ciri yang ada pada syaitan dan jin yang berbeza dengan manusia. Yang beza, apa yang kelebihan mereka ni paling berbanding kita yang ada pada mereka. Ini kita akan sambung nanti insya-Allah pada bulan hadapan. Setakat itu sahaja. Terima kasih banyak di atas kesudian yang terakhir tuan-tuan. Pada hari Ahad minggu yang keempat ada istimak. Istimak ni 2 orang saja. Kalau di surau Bukit Jana 4 orang, tapi kali ni buat 4, 2 orang je kot. Depa minta 2 orang saja. Yang pertama Ustaz Izul Akmal, yang kedua saya lah. Ni sajalah nak umumkan. Kalau yang tak tahu, kadang-kadang ni ada yang duk pakai handset lama lagi, bukan dia tahu ada kelas apa ke. Istimak di Surau Taman Lela. Atas ni lah, Surau Taman Lela, hari Ahad minggu keempat tiap-tiap bulan. Start pada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Pukul 9 sampai pukul 10.30 lebih kurang kot. Kalau tengok jadual tu, Ustaz Izul Akmal dimula start dulu menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah. Yang tu saya tak tahu dia guna yang macam mana, guna yang full version ke apa ke, ringkasan ke, saya tak tahu. Tuan-tuan kena pergi sana lah. Kalau tuan-tuan ada kitab Syama'il, bawa je lah. Syama'il ni masyhur, selalu orang duk mengajar ni Masjid Surau. Kemudian sesi saya pukul 11 kot. Dia orang tu lah pukul 11, 10.30 11 gitulah. Dalam pukul 11. Yang ni kitab yang baru lah saya buka dan baru diterjemah dalam bahasa Melayu, iaitu kitab Al-Miftah li Babin Nikah, iaitu tentang kunci dalam memahami selok-belok pernikahan. Ni seronok ni mengaji ni. Bab nikah, tapi bukan pasal nikah saja, bahkan macam-macam isu lah. Macam-macam isu. Kenapa saya buka bab nikah? Sebab pertama saya dah nikah. Baik. Yang kedua, bukan yang tu lah sebenarnya. Yang nombor 2, saya lihat kebanyakan masalah yang berlaku di kalangan kita ni bukan ibadat je, bahkan melangkaui sampai kepada urusan pernikahan. Lagi-lagi permasalahan mahram. Yang ni pun ramai lagi tak selesai. Jadi sudah tentu saya rasa macam penting bab munakahat ni. Kita mengaji ibadat je, tak habis-habis bab ibadat sampai bila? Kan? Kemudian muamalat pun banyak orang tak mengaji sebab payah. Jadi kita masuk yang lebih ringan sikit. Habis munakahat ni saya ingat nak tukar pada muamalat insya-Allah. Kalaulah sempat khatam kitab tu insya-Allah dalam beberapa tahun ni lah. Berapa tahun jugalah, sebulan sekali mengaji. Kan? Berapa tahun jugalah kan kitab tu.
Kitab tu nama Al-Miftah li Babin Nikah. Kitab ni saya pernah belajar di Mesir dahulu dengan guru saya Syekh Dr. Salim Khatib, salah seorang ahli majlis fatwa di Hadramaut di Yaman. Kitab ini dikarang oleh guru kepada guru beliau. Guru dia Al-Habib Ali Al-Mashhur adalah anak kepada pengarang kitab, iaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz adalah ayah kepada Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman. Masyhur Habib Umar ni, masyhur di Yaman, seorang pendakwah yang terkenal dalam dunia ni. Ayah dia Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dia karang kitab ni meringkaskan tentang bab munakahat dengan mudah, simple dan senang. Terbitnya benda ni adalah kerana pertama ada yang tanya, ayah saya tak mau nikahkan saya jadi wali. Ini macam mana Ustaz? Boleh tak saya nikah, saya gunakan adik saya jadi wali saya? Tu ramai tak faham. Diingatkan terus boleh guna adik. Dah bapak tak mau menikah, guna adik. Kita tak faham proses hari ni. Proses lambat. Kalau bapak tak nak menikah, kalau bapak tak ada, macam mana proses dia? Kena umum kat surat khabar, kat TV. Dalam masa 2 bulan, kalau tak datang juga ayah dia, barulah guna wali hakim. Ada uslub, ada cara dia. Tuan-tuan pun kadang-kadang nak menikah anak pun ada cara dia. Yang keduanya, ada yang tanya, yang ni paling rumit sekali lah, tentang mahram. Dia kahwin, dia kata, Ustaz saya kahwin, ada isteri yang pertama. Isteri pertama tu meninggal. Ada anak dah dengan isteri pertama tu, 3-4 orang anak dengan isteri pertama. Kemudian meninggal isteri pertama, nikah pula isteri nombor 2. Isteri yang kedua ni pula bujang. Bujang lah, maksudnya belum menikah lagi lah. Kemudian dapatlah anak lah, tak apalah tu. Cuma isteri yang kedua ni, dia ada menyusukan seorang budak. Menyusu seorang budak. Jadi budak tu anak susu dia lah, anak susu isteri nombor 2 ni. Okey. Jadi sekarang ni dia Ustaz, antara anak susu isteri nombor 2 ni, hubungan dia dengan anak isteri suami dia yang pertama ni, melalui isteri pertama ni. Kan isteri pertama ada anak kan? Macam mana? Kira adik-beradik susu ke tidak? Faham tak ni? Soalan pun tak faham, macam mana nak jawab? Nampak macam rumit kan? Macam rumit tu, pening tu. Nak kata mahram, pening juga tu. Tu jawapan dia tu, insya-Allah pada kelas minggu keempat. Boleh faham tak? Yang tu, benda tu biasa dah, duk lumat dah, duk main mahram-mahram ni. Benda-benda ada mahram muabbad, ghair muabbad. Ini macam-macam cerita dia. Boleh nah, insya-Allah. Dan kitab ada disediakan di sana 50 terhad. Saya beli 50 ya. Sempat beli 50 ya. Siapa mai awal dapatlah. Mai awal sikitlah. Harga RM25 sahaja. Harga RM25 sahaja. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.